kita untuk dihantar kepada lecturer supaya nanti lecturer akan rasa kagum dan rasa laporan kita kemas dan cantik. Okey. So saya akan jemput dan persilakan Abang Suhaimi untuk melakukan pembentangan beliau. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih pada saudara Haikal atas pembukaan seperti tadi. Sama-sama. Okay, sebagaimana petang tadi, saya ada sharekan PDF maklumat ringkas slide untuk pembentangan pada malam ni lah, perkongsian. Setakat ni dah nampak ke slide? Nampak. Ya, okay. Okay. Kenapa saya pilih tajuk ni? Kerana fokus kita untuk tackle macam mana kebanyakan orang mungkin bagi mereka satu perkara yang rumit untuk menghasilkan auto content ni ataupun isi kandungan dalam setiap penyediaan laporan ataupun juga kertas kerja. Tetapi dengan kita mengetahui teknik ataupun langkah-langkah yang betul, sebenarnya untuk lakukan atau menyediakan isi kandungan ni bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang susah, dan dia sebenarnya amat mudah dengan 3 langkah yang ringkas lah. Jadi untuk tu saya teruskan. Okey, kandungan. Apa yang anda akan tahu tentang 3 yang utama ni kerana saya garapkan daripada 5 yang sebagai promote sebelum ni, iaitu tentang fungsi section break. Jadi sepanjang saya buat perkongsian ni, mungkin untuk pembentangan ni hanya mengambil masa dalam 10 minit. Tapi kalau ada sesiapa nak kemukakan persoalan, mungkin boleh angkat tangan ke macam mana untuk saya beri laluan lah untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Jadi section break diikuti dengan fungsi style tertentu yang ada dalam Microsoft Word ni dan bagaimana kita nak gunakan fungsi style tersebut. Dan yang ketiga, kaitan secara langsung style heading dan style TOC. Dan daripada perkongsian ni, rakan-rakan semua akan dapat menyediakan isi kandungan secara auto lah. Dan seterusnya, apabila mengetahui penggunaan section tadi, setiap section ni kita boleh setkan muka surat yang berbeza, nak ada muka surat ke tak nak ada muka surat, ataupun dia punya size nak landscape portrait. Section break itulah yang memainkan peranan. Dan yang ketiga, menyediakan set tugasan yang kemas dan bersistematik. Selain berkemas, sebenarnya dia ada elemen sistematik yang memudahkan kita untuk menyelenggara tugasan kita daripada semasa ke semasa lah. Video ni nampak yang dah di sharing sebelum ni ada dalam Telegram. Jadi step dia kita pergi kat reference, table of content dan just klik mana-mana je bahagian tu. Okey, jadi dengan klik tu siap dah sebenarnya kita punya table of content. Sekiranya daripada peringkat awal penyediaan tugasan kita ni kita dah buat dengan cara yang betul. Jadi ada nombor dekat isi kandungan ni, saya tak nak ada nombor, so saya buang nombor tu. Apabila saya update, pendahuluan tu daripada nombor 2 jadi nombor 1 dan seterusnya. Jadi nak menunjukkan table of content ni dah lengkap. Dalam preview saya tunjukkanlah bahawa daripada pendahuluan 1.0 sehingga rumusan 6.0 telah tersedia. Tetapi kalau perasan di sebelah kanan tu ada senarai gambar, senarai jadual, senarai rajah. Kenapa saya kosongkan? Sebenarnya saya nak bagi tahu
Di situ pun kita boleh buat secara auto. Sebab kadang-kadang ada juga mungkin yang terfikir agak leceh kerana kita dah buat caption dekat gambar ataupun jadual. Tapi pada masa yang sama kita nak kena isi lagi dekat senarai gambar, jadual ataupun senarai raja. Sebenarnya tak perlu buat berulang kali. Hanya kita buat di dalam kandungan, dalam gambar yang berkenaan yang kita isi caption dengan kaedah yang betul. Di sini pun kita boleh update secara auto lah. Tapi mungkin tak sempat saya nak sentuh tentang auto senarai gambar, jadual dan sebagainya. Kita bergantung pada keadaan lah. Kalau tak sempat nanti kita teruskan pada masa akan datang. Jadi kembali pada input yang pertama tadi berkaitan dengan section break. Apakah fungsinya? Untuk section 1 dan 2, saya gabungkan dalam satu slide ni kerana section 1 tu tak ada apa, muka depan je. Jadi saya tak ada banyak contoh section untuk muka depan ni. Saya ambil satu contoh daripada kumpulan amali fizik, asas fizik bumi. Inilah senarai yang kami buat. Jadi pada hasil kompilasi kerja kumpulan ni, maka timbullah satu cadangan untuk diadakan sesi pada malam ni lah. Seterusnya section 2 melibatkan prakata, pengakuan, penghargaan, abstrak ataupun yang bahasa Inggeris tu abstrak terjemahan kepada abstrak bahasa Melayu. Yang ini lebih kepada tesis, sama ada master ataupun PhD, mereka ada komponen ni. Dan saya percaya mungkin projek sarjana muda pun kita akan terlibat nantilah untuk tahun 3 akan ada perkara-perkara berkenaan. Tetapi berkaitan dengan kandungan, inilah dia akan berada pada section yang kedua. Maknanya section muka depan tu, front page, dengan section bermulanya prakata hingga kandungan ataupun dalam kes kita kebanyakan kita mula terus pada kandungan. Dia mestilah section yang berbeza. Tujuannya untuk yang matlamat tadi tu. Kita boleh siapkan nombor muka surat sama ada Roman ataupun yang kardinal tu, nombor biasa. Dan seterusnya macam senarai jadual, senarai ilustrasi, senarai simbol, singkatan, tata nama, istilah, senarai kes, senarai statut ni, dia masih juga dalam section yang kedua, tetapi selepas muka surat rujukan tu lah. Maknanya dalam section yang sama tapi muka surat yang seterusnya. Kalau gambar dengan jadual tu tak banyak, kita boleh susun atas bawah macam contoh ni. Tapi kalau senarai gambar tu banyak, lebih pada muka surat, satu muka surat ataupun hampir satu muka surat, senarai jadual, senarai raja ataupun lain-lain yang berikutnya kita kena asingkanlah pada muka surat yang lain. Dan inilah section 3 sebenarnya section kita bekerja. Jangan kalau kita dapat tugasan, kita terus buat tajuk, kita terus buat panduan, sebenarnya dia bermula pada section yang ketiga lah. Maknanya kalau kita buat, mula kita kata bab 1, isu pencemaran lumbung yang hari itu, kumpulan berkenaan atau kumpulan saya ataupun kumpulan 7 lah untuk law ni menggunakan bab 1 untuk satu isu. Jadi ada 4 isu, ada 4 bab lah dalam kompilasi yang tersebut. Tetapi untuk macam yang lain tak menggunakan bab, mungkin dia terus 1.0 macam ni, pendahuluan. 1.1, 1.2. Dan 1.4 ni, kalau kat sini ada rajah. Betul dekat rajah tu, bawah tu ada caption dia, kedudukan 5 lautan di atas peta dunia yang didominasi oleh lautan Pasifik. Di bawah tu sumber rajah rujukan lah, sumber rujukan atau sumber rajah. Yang ni sebenarnya kalau kita ikut cara yang betul, nanti dekat senarai rajah just kita update je, tak perlu nak type balik. Dan seterusnya rumusan. Semua perkara ni sehingga bukan setakat rumusan, sebenarnya sampai kepada rujukan pun dia berada pada section ketiga. Jadi secara asas untuk kita menyediakan laporan ataupun assignment, walaupun essay, sebaiknya kita ada 3 section.
Tetapi sekiranya tak ada keperluan, kita boleh saja bekerja dengan satu section. Tetapi kita akan nampak ada pro dengan kontra dia lah. Kalau kita tidak menggunakan lebih daripada satu section, saya akan tunjuk semasa tutorial nanti lah. Dan yang ketiga berkaitan dengan, yang ni yang jadi section break. Lepas tu yang ni berkaitan dengan heading. Apa kaitannya heading dan TOC? Jadi heading ni kalau kita tengok dalam Word, kalau perasan dekat home tu kita akan ada nampak style. Bila kita klik style, dekat corner bawah tu dia akan ada drop down. Ada normal, no spacing, heading 1, heading 2, heading 3. Jadi saya nak sentuh 3 je lah. Iaitu heading 1 untuk apa? Heading 1 ni untuk heading 1 untuk bab 1, bab 2, bab 3 ataupun pendahuluan. Ataupun tengoklah kesusunan kita, kalau kita latar belakang yang pertama tu, latar belakang. Tetapi dia punya konsep dia, kalau heading 1 tu, dia 1.0 punya cerita lah. Tapi kalau heading 2, dia dah 1.1. Di setengah universiti dia tak nak guna 1.0, dia nak 1 je. 1 tu maksudnya heading 1. 1.1 heading 2. Tapi dia bila pergi 1.1.1, dia dah jadi heading 3. Bukan setakat 1.1, 4.1, 1.1 ke dan sebagainya. Yang itu pun dah pergi heading 3. Basic dia 1 titik perpuluhan heading 1. 2 titik perpuluhan, siap. 2 titik perpuluhan, 1 titik perpuluhan tu untuk heading 2 lah. Maksudnya bila ada 3 nombor, heading 3. 2 nombor, heading 2. 1 nombor, heading 1. Jadi, bila kita gunakan topik, subtopik ni mengikut heading, dia akan terjelma nanti dalam table of content dalam bentuk TOC. So, equal dia, TOC heading ni, masa saya print screen, dia dah klik biru dekat TOC heading, saya terus warnakan pada kandungan lah. Kandungan tu kalau kita klik kepada kandungan nanti, dia akan style dia automatik, dia akan tertera dia style TOC heading. TOC 1 yang saya kata tadi, pendahuluan. Bila kita klik dekat pendahuluan, dia akan tertera pendahuluan tu dalam isi kandungan dia adalah TOC 1. Dan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 ataupun 4.1 itu adalah TOC 2, table of content 2. Dia ringkaskan lah maksudnya. Heading 1 tu dia je penuh, tapi TOC ni sebab dia ambil ringkasan tentang ataupun dia nak macam unikkan dia punya nama pada style tu, dia ambil TOC lah. TOC 3 berkaitan dengan yang ada 3 angka tadilah, 4.1.1, 4.1.2. Ini kalau kita gunakan nombor. Tapi ada setengah penulisan, kita tak nak guna nombor. Tapi kita tahu apa itu planet biru dan lautan tu adalah subtopik pada pendahuluan. Tapi bila kita mencerita tentang asal usul lautan, kita anggap itu adalah topik yang utama. Tapi bila cerita tentang komet, meteor, itu adalah subtopik pada asal usul lautan. Jadi kalau kita tak nomborkan pun tak ada masalah. Jadi kesimpulannya, bila kita menggunakan heading 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya dia ada sampai 9. Tapi saya tak pastilah. Saya pun paling banyak guna 5 je kot. Tapi selalunya dalam isi kandungan kita terterakan 3 saja. Dia akan equal pada TOC 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay. Jadi untuk penerangan ni di sini je. Ada apa-apa nak tanya tak? Saya nak tanya. Abang Seri, contohnya kan, macam saya ada tengok tadi dekat table of content tu, dia keluar bahasa Inggeris tau. Macam mana boleh abang ada terus keluar bahasa Melayu kan? Okey, menarik. Soalan ni memang satu perkara yang ilmu tambahan. Sebabnya kalau kita dekat Word nanti, okey, oleh kerana Zal dah tanya berkaitan dengan bahasa tadi tu ataupun language lah. Jadi saya terus pergi pada pergi kepada contoh lah.
contoh pada okey, saya ambil contoh yang mudah dulu. Ambil yang saya buat. Sekarang ni ada nampak apa-apa tak skrin? Tak, sekarang stick dekat PowerPoint. Oh, stick dekat PowerPoint. Maksudnya saya kalau nak Boleh. keluar tu kena MS Team kena keluarkan dulu Ya betul. Kena unshare screen balik, lepas tu share screen yang desktop. baru. Ya. Okey, lepas tu share balik oh, saya tak keluarkan video. Okey, okey, saya share balik. Saya kena pilih whiteboard. Macam mana nak pilih whiteboard Tekan web pula ataupun desktop. Screen ataupun desktop. Screen atau desktop. Okey. Ya. Okey, nampak sekarang? Nampak? Okay. Macam saya beritahu tadi, kita boleh juga gunakan nombor ataupun tanpa nombor. Ini masa tugasan awal sebelum ni berkaitan dengan genetik tu untuk tokoh genetik. Walaupun tak ada format, sebab saya dah biasa gunakan kaedah ni. Jadi dalam penyediaan, lepas saya siapkan saya punya konten ni, saya terus setkan pengenalan ni sebagai heading 2. Tetapi yang nama Alfred Hershey ni saya letakkan dia sebagai heading 1. Jadi kalau kita tengok dekat atas ni, heading 1 dia akan paling tepi sekali. Tetapi bila masuk heading tu, dia akan ke dalam sikit. Cumanya bila dalam paparan macam ni, dia tak nama heading lah, dia nama TOC. Kalau saya klik kat sini, okey. Kembali pada soalan Zal tadi. Soalan Zal tu, kita boleh pergi dekat review, pergi dekat language, set proof language ni, yes, dia ada language preference. Language preference ni kalau kawan-kawan yang belum install bahasa Melayu, dia ada bahasa Inggeris je. Mungkin Zal punya ada apa? English United States dengan Malaysia ke tak? Tak ada Malaysia. Tak ada English je. So kena download English je. So kita add language. So bila kita add language ni, kita boleh pilih lah language apa yang kita nak. Ada setengah tu kita kena pergi ke web page dia. Tapi saya tak ingat saya buat macam mana itu. Rasa kena download asing. Dia punya macam service pack lah, istilah setengah-setengah untuk updating tu. Lepas tu bila dah ada, dia ada dalam senarai ni. So mudah untuk kita semak bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okay, setakat ni boleh dapat idea? Okay. Dapat. Lepas ni boleh cuba untuk add language semudah. Sebabnya bila kita bekerja dalam bahasa Melayu, tak banyaklah merah-merah yang dekat kita punya teks ni. So kalau merah kita tahu yang tu bukan bahasa Melayu lah. Kalau macam ni Alfred Hershey tu memang saya tak ubah lah sebab tu bahasa Inggeris. Okey, jadinya kalau saya cerita tentang style, yang rujuk pada style ni yang ni. Style ni. So kalau kita tengok kat atas ni dia tak banyak lah. Dia ada normal, no spacing, heading 1, 2, 3, title. Asasnya kalau kita buka Word macam ni lah dia punya paparan. Tapi sebagian orang dia punya tulisan dia ni normal dia tu bukannya Times New Roman. Kalau tak silap saya Calibri kebanyakannya.
Dan ramai orang akan tukar di sini lah. Betul tak? Dia akan tukar time enrollment di sini dalam persekitaran kerja dia. Tapi sepatutnya bukan tukar di situ. Sepatutnya kita tukar kat sini. Kita klik kanan, kita modify. Kita betulkan kat sini. So apa-apa teks yang kita masukkan nanti semuanya akan jadi time enrollment. Dan font tu kalau kita dah set 12, dia akan ikut set 12. Dan juga kalau kata pensyarah dia nak single spacing. So kita buat single spacing lah. Sini kita tukar single spacing. Lepas tu kalau dia kata nak font 12 tadi dah set. Dan dia nak langkau sekali langkau setiap perenggan. Kalau sekali langkau ataupun single spacing ni, kalau font 12, point kat sini sepatutnya kita isi pun 12. Itu sekali lah. Kalau double spacing, after dia ni 24. Tujuannya supaya kita tak enter 2 kali lah. Setiap kali satu-satu perenggan tu kita siap buat. So kalau saya update ni, akan berubah lah dalam ni. Dia akan dia automatik akan ubah. So yang ni bila saya enter, terus ada satu jarak kat sini. Jadi tak perlu saya nak enter 2 kali lah. Kalau kita biarkan dia tak ada after tu, kita kena enter lagi sekali. Dekat Jadi, mana yang saya tak nampak tadi? Pergi dekat normal ni, modify. Modify dalam format ni ada paragraph. Okay. Kalau kita ubah kat sini, kali pertama je kita set. Lepas tu yang lain-lain semua dalam tu dia akan auto. Berbeza kalau kita set dekat luar ni. Kalau yang ni kita kena ubah setiap masa. Setiap kali pergi kat paragraf tu kita kena ubah balik dalam ni. Nanti pergi orang lain hantar, kalau kita nak buat kompilasi, nak kena ubah lagi sekali. Maksudnya kita penat nak 2-3 kali ubah. Sebenarnya kalau kita guna kaedah ni, kita klik kat mana-mana paragraf, kita just clear je format dia pun boleh, ataupun kita tekan pada normal. So daripada yang contoh kalau asalnya dia single spacing ke apa benda lah, contoh macam ni, katalah ada 1.5 spacing ataupun 2.0 spacing, dia punya font dia, orang tu dia buat dalam Calibri, tak kisahlah apa-apa lah, berdana ke apa. So saya cakap, apa ni satu time enrollment yang ni. So tak susah payah, kita klik je dekat perenggan berkenaan, kita klik je ni. Terus dia ikut setting yang kita punya normal ni. So ni dia clear to normal lah. Button ni, clear all formatting. Jadi mudah kalau kita dah setkan normal. Tapi kembali pada heading tadi tu, ini saya gunakan heading 1 untuk tajuk, tapi pengenalan saya gunakan heading 2. Inilah kalau kita delete pun tak ada masalah. Saya delete. Sebabnya ni dah ada lah. Mengikat, maksudnya heading what? Heading 2 akan jadi TOC2. So apa kalau kalau saya remove table of content ni pun, yang ni tadi, kalau kita nak tahu apa yang berlaku, kita boleh show and hide ni lah. Pergi terbalik ni. Sebab section break ni dah terlebih kat sini, dia akan melompat. Saya kena delete ni. Okay, baru dia kandungan dia naik ke atas lah. Okay, jadi kalau kata saya delete pun, remove. Okay, bila saya buat section break, kata kat sini saya kaedah kata nak buat section break, dia pergi dekat layout. Dan saya undo je. Section break. Okay, ni saya update je lah, benda dah ada. Okay, macam tadi yang pada style ni, kalau kita nak tengok lebih mudah, saya suka klik kat ujung ni lah. Dia akan keluar senarai kat tepi ni. Senarai tepi ni kadang-kadang kalau kita klik, dia hanging macam ni.
Jadi kawan-kawan boleh klik balik style ni, tolak dia rapat ke dinding ni, dia akan melekat kat tepi tu. Jadi terpulang kalau kita nak rapatkan kat dinding pun boleh. Kalau kita selesa dia hanging macam tu pun boleh je. Tak ada masalah. Puan Sami, Ya. kiranya kita kena buat kandungan, kita kena buat kita punya kerja dulu. Yang terakhir baru kita buat table of content tu Okey. Dia dua-dua boleh. Nak buat Dulu. kalau siap macam contohnya kompilasi untuk terkesan fizik, kumpulan fizik hari tu dah agihkan tugas. Jadi benda dah ada, saya kena createkan dia punya tajuk, topik, subtopik. Lepas tu saya tentukanlah mana yang heading 1, heading 2, heading 3. Tapi kalau kita baru nak buat kerja kita sendiri, sebenarnya daripada awal lagi kita dah boleh set heading tu. Maknanya dia dah ada, kalau dalam satu muka surat, semua ni muka surat satu je nanti. Saya ada contoh yang boleh saya tunjukkan. Macam mana dengan kali pertama tu, kita dah boleh setkan awal-awal. Ni yang tak ada nombor. Contoh pada saya untuk beginner, kita boleh dah guna style heading ni untuk macam ni. Jadi macam, ya dalam ni ada 3 je. Dan kalau yang dah tahu bagi dia tak surprise lah. Tapi kalau orang yang belum tahu, pada saya dulu kali pertama saya tengok pun saya rasa apa ni maksud dia kan. Tekan control dan klik. Kemudian bila kita tekan control dan klik, dia terus pergi pada penutup. Kita tekan alternate arrow back, dia patah balik kat sini. Kita tekan control klik, dia pergi kat pengenalan. Maknanya dia berhubung antara heading dengan TOC. Jadi macam tadi kata TOC tadi, kalau kita klik kat luar ni, nombor ni, saya zoom sikit lah, takut tak apa nampak. Saya tolak arrow ke dalam, kan ada arrow atas, bawah, kanan, kiri dekat keyboard kita tu. Tolak ke dalam, nampak dia pergi pada TOC 1. Itu yang saya maksudkan. Heading 1 dia akan equal pada TOC 1. Tapi kalau saya tekan arrow ke bawah, nampak dia pergi ke TOC 2. Dan dia masuk ke dalam sikit untuk pengenalan. Jadi tak banyaklah untuk 5 muka surat pun, konten 2 muka surat ni sebanyak ni je lah dia punya rujukan. Tetapi saya nak nampak dia agak menarik, saya buatkan juga untuk jadi macam ni. Tu muka surat konten dia macam ni, penutup, dan saya letak rujukan tu di belakang lah, rujukan di sini. Abang ni, titik dia memang ada ke kita boleh buang? Boleh buang. Yang ini sebab masa peringkat awal, kan ini tugasan awal, masa tu kita pun belum raya UKM tu saya pun tak hadam lagi, saya pernah tahu tapi saya rasa tak apa kot, rupanya kalau UKM dia tak perlu titik. So kalau kita tak nak titik, dekat table of content ni, kita klik dulu mana-mana bahagian, kita pergi dekat reference, table of content, kita modify, custom table of content. So dalam ni ada tab leader ni, so kita pilih yang kosong, none. So bila kita tekan OK, dia tanya ada replace table of content, kita yes je lah. So dia tak ada. Tapi hari tu saya macam untuk rujukan ni, saya dah cuba nak ubah. Dia tak ada, tapi saya tak pasti apa masalah dia yang menyebabkan tak boleh nak ubah. Saya rasa mungkin sebab ada masalah tu kot, saya tak buat. Dia tak boleh ubah. Tapi ini jarang berlaku. Sebenarnya dia patutnya tak ada masalah untuk kita buat tu. Tapi yang ni saya abaikan lah. Yang ni sebenarnya mungkin ada tempat yang saya tak setting dengan betul. Jadi tak jadi di situ lah. Okay, jadi masa kita sebenarnya dah nak habis ni. Tapi macam kembali pada soalan Zal tu, saya dah disediakan contoh macam mana kami combine untuk asas fizik hari tu. Ini saya
tulis draft asal. Masa perbincangan awal dalam kumpulan, draft asal kami macam ni lah. Okay, kita bincang dalam WhatsApp, lepas tu kita pecahkan pada 6 bahagian. Outline kita cari ni daripada rujukan tertentu. Kita harikan 1, 2, 3, 4 sampai 6. So masing-masing cari maklumat. Tetapi daripada maklumat yang ada ni, ada yang dapat banyak, ada yang dapat tak berapa banyak. Tetapi bila saya comparekan balik, ada maklumat yang berulang. Contoh macam dekat pendahuluan dia cerita pasal lautan, dekat asal-usul laut pun dia cerita pasal lautan. So ada maklumat yang disediakan dekat orang yang kedua ni, saya susunkan di satu. Ada bahagian yang macam maklumat tu agak lebih, saya ringkaskan, jadi dibentuk dia jadi macam ni lah yang ada, yang sebenar dia. Kalau perasan tadi dalam video tu, dia akan ada yang ni, tapi yang ni belum format lagi. Contoh macam Zal kata, boleh tak kita buat dulu, ataupun dah siap baru kita nak buat kemudian. Okay. Soalan tu menarik. Kalau kita tengok yang asal macam ni lah. Heading dia guna kata 1.0 ni untuk heading 1. Saya tekan klik heading 1. Tapi dia punya font dia Arial. Size dia 16. So kalau kita nak standardizekan jadi Times New Roman, kita klik kanan modify. Yang ni kita ambil auto, font 12, ambil Times New Roman, boldkan dia. Lepas tu saya biasanya paragraf dia pun saya maintain ni 12 selepas. Sebab tengok cara Dr. Madiana, dia nak ada space antara tajuk dengan konten lah. Before ni kita pulang, kalau kita rasa perlu boleh letak. Tapi bolehlah macam ni kalau nak letak. Kalau kata nak single, kita pilih single. So kita biarkan dia macam tu, kita update. So dia dah jadilah font 12 kat sini. Macam Zah tanya tadi, boleh tak buat dulu? Boleh. Macam mana kesan dia bila kita dah update ni? Bila kita view dekat navigation pane ni, dah ada lah pendahuluan kat situ. So kalau kita ada idea nak buat cerita tentang pendahuluan, kita klik kat sini, terus buat kerja cerita pasal pendahuluan. Lepas tu kalau yang 1.1, 1.2, 1.4 ni, highlight ni kita boleh buang biasa macam tu je lah, tak nak highlight kan. So yang ni, dia heading 2, kita tahu. Select je semua ni, pergi dekat home, terus je klik pada heading 2. Tapi kita tak nak heading 2 font yang ada ni, kita modify, klik kanan, pilih modify, auto, bold, 12 juga. Kita tukar pada Times New Roman. Jadi paragraf kita pun boleh buat sama lah. Kita boleh buat after 12. Before ni, kalau untuk heading tu selalunya saya tak kosong sebab saya tak nak ada lagi jarak sebelum tu. Tapi kalau kata nak try yang sama 12 juga boleh. Kita boleh modify kemudian nanti. So kita tekan OK, dia dah jadi macam tu. So kalau kita tengok ni, kita dah siapkan dia sebagai heading tu, kat sini dah ada dah. So mudah sebenarnya kalau kita dah buat macam tu. Dan ada lebih menarik, masa saya pernah attend kursus dulu, dia ajar panggil ni format painter. Jadi kalau kita nak copy yang ni, kita klik di dulu sini. Kalau kita tekan sekali, kita boleh sapu sekali je. Maksudnya saya tekan ni sekali, saya boleh sapu dekat dua ni. Dua ni akan jadi heading 1, dia akan tertera dekat sini. Tetapi kalau saya nak buat untuk banyak kali, saya klik contoh kat sini, double klik. Dah double klik, saya boleh sapu kat sini, saya boleh sapu kat sini. Tengok dah siap dah kat sini. Okay, lepas tu tak nak, kita tekan escape. Lepas tu kita nak gunakan untuk heading 2 pula. Double klik lagi kat sini, kita sapu dekat 4.1,
kita sapu dekat 4.2, kita sapu dekat 4.3. Sapu dekat 5.1, sapu dekat 5.2. Sapu dekat 5.3. Macam tu. Escape. Jadi untuk yang ni heading 1 lah, heading 1. Copy ni untuk rumusan. Jadi semua ni dah ada dah. Kalau kita nak buat kerja tentang maklumat tu, kita dah boleh mula bekerja menaip. Dan apabila kita buat katalah table of content tu, kita nak buat siap-siap kat atas ni pun dah boleh lah. Ni belum lagi saya tunjukkan saya enter, saya back, saya clearkan ni. Sekejap, sorry. Saya enter daripada atas lah. Masa macam ni pun kalau kita tak buat separatekan untuk section break tadi, kita dah boleh dah keluarkan dia punya table of content ni. Reference, table of content, kandungan. Dah ada lah, tapi semua dekat muka surat 2 lah. Kandungan ni, kan, auto. Okay, jadi nak balik sikit pada penyediaan katakan saya tak nak yang ni, saya delete. Bila kita bekerja dalam penyediaan laporan assignment ni, kita double klik, bila kita tak buat section break, dia hanya ada nama header je kat sini dan footer kat sini. Tetapi kalau ikut yang saya cadangkan tadi, kita kena ada 3 section untuk file and paste, isi kandungan dan kita punya penulisan. Kita boleh klik dekat sini. Kalau bila dah ada number ni, bila saya enter dia macam ni lah, dia jadi apa tu, hilang nombor ni. Tapi sebenarnya tak ada masalah, kita boleh clearkan format kat sini. Yang ni sapukan je lah macam ni kan, format painter, sapukan. Sorry, nombor tak keluar. Number, kalau number dia space sikit, kita kena klik dekat nombor lah sebenarnya. Oh, ni nombor dia berlaku ni. Oh, patutnya saya ketik kat ujung sebab ni bukan nombor auto, ni nombor sorry. Okay, macam saya kata keperlukan pada 3 section tu, cara dia pergi dekat layout, break, pilih yang bawah ni, section break, next page. So bila kita dah asingkan section 1, section 2, kalau kita tak onkan yang ni, kita tak nampak dah ada section break. Kita on ni baru kita nampak. Ataupun cara lain, bila kita dalam keadaan macam ni, double klik kat header ni, nampak dah header section 1. Ni dah jadi header section 2. Jadi oleh kerana saya bagi tahu tadi, patutnya kita ada 3 section, kita kena tambah satu lagi lah. Break, next page. So kalau kita double klik, ni section 2, ni section 1. Nampak, ni section 1 untuk front page, section 2 untuk isi kandungan. Section 3 ni start bagi kita buat kerja. So dia punya gambaran dia, front page tu mungkin mudah, tak perlu nak cerita. Yang section ni, sinilah kita mula isi kandungan. Nak buat awal-awal boleh, nak buat kemudian pun tak apa. So kalau dah setkan macam ni, dia dah boleh keluar lah table of content kandungan ni. So daripada sini, kalau ingat tadi dalam PowerPoint ada nampak TOC heading ni kan. TOC heading tu merujuk kepada tajuk kandungan tu. So kita pun boleh modify. Klik dekat sini pun boleh, klik kanan pun boleh. Modify, tukarlah ikut standard yang universiti tetapkan. Kalau kata pon 12 ke 14, kita ikut yang tu. Dan saya suka dia jarak tu banyak lah. Bukan 12, saya suka pakai 18 atau 24 lah.
Dan kita boleh juga letak di center. Supaya dia jarak jauh lah. Oh, Abang Mi, Ya. kiranya macam saya dah try cuba-cuba tadi kan. Macam kiranya kalau kita dah buat maklumat tu dulu, kita kena pergi dekat Word, kita kena pergi kat kita punya penulisan, tekan dekat kita punya tajuk tu, tekan heading 1 tu kan, baru dia masuklah table content kan. Betul. Okey, faham. Patut. Ni saya nak tunjukkan kalau kita dah ada outline tapi belum ada isi, kita boleh guna kaedah yang ni. Tapi kalau kata kita dah ada isi, dah siap-siap dah isi tu, outline tu dah diterjemahkan dalam bentuk isi, kata saya delete macam ni. Yang kat bawah ni dah diisi macam ni kan, pendahuluan. Saya just klik dia sebagai heading 1 lah. Tengok ada dah keluar kat sini. Yang ni sebagai heading tu. Dah ada kat sini. So bila saya update kat sini, klik kanan update, bawah dia entire ni, baru je lah. Sebabnya baru 2 tu je yang saya set. Kalau saya setkan semua akan ada. Macam ni, heading tu juga. Dah ada kat sini. Yang 1.2 tertinggal. Heading tu. Kan, dah ada kat sini. So bila kita pergi dekat table content, klik kanan, update, entire table. Dah ada dah maklumat tu. So mudah lah. Sebabnya masa awal hari tu, saya set dekat reference ni, bila table content, saya custom dia terus pilih yang none. Jadi tu saya tengok dia automatic pilih yang none sebab macam dia akan ikut yang previous punya setting lah. Saya nampak macam tu. Tapi yang tentang nombor saya mungkin tak sempat lah nak sentuh untuk malam ni sebab masa kita terhad. Sebenarnya kalau nombor tu macam yang laporan yang dah disusun tu, dia lebih memudahkan dari segi apa-apa perubahan, dia akan jadi auto. Contoh macam ni kan, yang sebenar yang dah siap lah tapi tahap draft 2 ni, nombor ni sebenarnya auto ni. Klik sini kan, nombor ni nombor yang auto. Jadi kalau kita nak guna nombor auto, masa dekat dalam ni, sebelah dia, kita ambil yang ni, heading macam ni. Apa dia punya kebaikan dia? Andai katalah tengah-tengah kita buat tu kata kenapa asal usul lautan dulu? Kenapa tak nak macam contohnya penghargaan air di bumi? Kenapa tak nak air laut yang paling atas? Contohlah. Macam-macam betul lah air laut sepatutnya atas. Kita klik kat sini. Ni dia boleh kita klik, dia hilang lah. Klik dia akan muncul semua. Kita boleh tarik je ni ke atas. Dia jadi 3.0. Bawah dia 3.1. Yang 4 dia pengenalan penghargaan air bumi, dia automatik jadi 4.0. Itu kelebihan kalau kita gunakan auto. Jadi tajuk dengan subtajuk dia pun dia boleh berubah secara auto lah. Kita tak perlu nak betulkan balik semula. Banding dengan kita gunakan manual macam ni nombor manual ni yang contoh tadi. Ni nombor manual kita boleh delete. Macam tu je. Bila guna manual, dia akan ada kelemahan bila kita tiba-tiba rasa macam tak payahlah kot, mungkin sifat kimia ni kan kita nak delete. Yang nombor ni kita kena betulkan balik satu-satu. Ni kalau saya buang contohnya, saya kata tak perlulah sifat air laut ni tak nak lah, saya nak delete. Sampai dekat penyerapan ni 4.2. 4.22, okey sampai sini saya nak delete. Saya delete, yang bawah tu terus jadi 4.1, gelombang tu jadi 4.1. Itu satu sesi lain mungkin, tapi tak apa, saya just yang penting hari ni matlamat dia nak tahu auto content tu macam mana nak buat secara auto, dan sikit mungkin saya boleh sentuh kaedah macam mana kita nak letakkan ni caption. Okay, macam caption selalunya kalau bukan gambar sebenar kita guna rajah lah, carta dan sebagainya. Konten ni kita boleh
dah ada orang buat secara manual, kita boleh cut ke ataupun kita klik kanan kita cut. Tapi sebahagian tu dia tak letaklah tajuk tu. Kita klik kanan kat gambar ni, perasan kita ada ni insert caption. Bila insert caption, yang asal dia memang dia macam ni lah. Dia tulisan tu sengit. Nanti kita boleh betulkan dekat dalam style ni. So kalau raja kita pilih raja lah. Dan UKM ni style dia, lepas raja dia tak ada colon tau. Dia tak ada titik macam ni. Tak ada. UKM ni style dia terus jarak. So kalau kita nak tekan tab dekat dalam ruangan macam ni, dia tak boleh. Kalau kita tekan tab dia akan melompat ke sini. Kaedah dia kita kena tekan control tab. Oh dia melompat ke situ. Kita dah cut tadi. Kita nak klik kanan paste pun tak boleh. So kita kena tekan control V. Okay. Bila dah jadi macam ni, dia keluar kat sini style caption tu. So kita modify lah ikut yang standard, auto, tak nak italic, font 12, Times New Roman. So dia dah jadi elok lah macam ni. Dan kaedah saya suka buat pendekatan, dalam ni juga saya nak bawah ni, tulisan ni, saya nak dia bawah betul-betul perbandingan ni. Dalam tu dia ada dalam modify paragraph, ambil bahagian hanging ni. Hanging ni saya selalu ambil 1.8 lah. Jadi saya tekan OK. Nampak dia kemas kat sini. So kalau kita klik kat sini, kita kata gambar ni kita nak center. Lepas tu kita nak ketengahkan sikit. Tak ada masalah. Nampak dia punya ni elok je kan, kemas. So yang kanan ni kalau kita nampak lajak tu, kita nak manualkan macam ni pun boleh. Ataupun kita nak setkan siap-siap 1 cm ke dalam. Dekat dalam caption punya setting pun boleh. Modify balik. Dalam format paragraph. Ni, right ni. Ambil 1 cm ke dalam, ke kanan. So, bila dia akan automatik dia tak tepi sangat lah. So, nampak macam nice lah. Kita punya image dengan kita punya raja. So, kalau kita rasa macam dalam sangat, tolak balik sikit pun boleh. Ikutlah kesesuaian kita rasa nak setting tu macam mana. Nak besar mana gambar tu, biasanya orang tahulah nak adjust. So, macam yang saya kata tadi tu, bila kita dah guna auto caption ni, selepas isi kandungan ni kata kita nak buat apa? Untuk senarai raja kan. Ini saya buat sampel je lah. Nak tunjuk benda tu boleh secara auto. Kita enter 2 kali, 3 kali. So kita pergi kat reference, insert table of figure. Rajah ni dah ada. Kalau kita tak nak titik tu, buang none, ambil none. Kita klik situ, dah ada rajah. Jadi bila rajah ni, kita klik kat sini, dia jangan keliru. Bila kita klik, dia akan jadi hyperlink. Gunakan arrow back, tolak ke dalam sekali. Ataupun kita klik kat sini pun boleh jugalah. Jadi table of figure. Dan yang ni pun saya suka modify dia punya paling kanan tu dekat paragraph. Saya masukkan dia ke dalam 1 cm. Supaya dia tak rapat sangat dengan nombor ni. Ni kan. Kataan dengan nombor ni dia rapat. Nampak dia ada jarak. So, nice lah. Ni kita tengok kan, senarai raja kat sini. Sorry. Ya. Kalau boleh dah nak wrap up. Okay. Saya rasa memang tak cukup masa. Sorry dah ada lebih 20 minit. Minta maaf banyak-banyak. Yang raja ni sebenarnya boleh perkemaskan lagi, tapi masa akan datang lah mungkin saya akan share. Terima kasih banyak pada semua yang sanggup tunggu walaupun dah terlajak sikit. Apa-apa nanti mungkin kita akan adakan session yang selanjutnya lah. Kalau ada soalan pun boleh PM tepi lah insyaAllah. Jadi itu saja rasanya. Kawan-kawan. Saya kembalikan pada pengacara kita. Terima kasih.
Terima kasih kepada Abang Saimi sebab sudi berkongsi lah cara-cara dan tips untuk mengemaskan laporan kita. So lepas ni kita ada sesi bergambar semua. Boleh. Kalau boleh semua bukalah kamera. Pakai formal ke? Pakaian tak kisah, janji gambar. Jadi gambar. Adam pakai tuala ke tu? Selimut. Aku betul Selimut. Ada nak berselimut lah. Oh. katil ke kerusi? Okay, together mode Siapa yang nak print snap ni? Jangan lupa say hi. Say hi. Dekat chat. Say hi, chat. Dekat chat. Say hi Say hi. Ini genetik punya kelas ni. Doktor. Tapi yang tak say hi kira tak hadir malam ni. Say hi Okay, berapa ramai lagi nak tunggu ni? Ada 2, 4, 6, 8, 9. 9 orang. Nak nampak tak kamera? Abang nampak abang? Jap. Nak buka. Sabar. Okay. Tunggu. Sila. Sila buka kamera. Yang perempuan kalau nak buka lah. Mana? Sila buka, jangan malu-malu. Adam. Ya. Oh, Adam. Ya. Mantap. Kenapa kau tak buka? Asyik. Kalau satu dulu. Dah ke? Dah ambil gambar belum guys? Lama tu guys. Siapa ambil gambar ni? Tengah ambil ke? Guys, alright tu. Print screen lah. Saya dah print screen lah. Boleh bang. Sila. Siapa-siapa nak print screen, boleh lah buat kenangan. Okay, dah ke belum? Abang Amy. Kejap. Saya upkan satu kat sini. Dan yang suruh post dekat Kita akan buat countdown Okay. Countdown dulu. 20 saat boleh? 20 saat. Oi, lama sangat Okay. Okay, semua ready Okay. 1, 2, 3. Cheese. Okay. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Adam Daniel, aksi paling hebat. Ya saya. Ada soalan ke? Terima kasih. Saya dah hantar tu. Okay, diteruskan pada acara seterusnya. Okay. What is this? Okay, hello. Dengar tak? Okay. Betul Rahman? Dengar. Dengar. Okay. Slow tak?